India ini dengan izin Allah, tengok awal lindung mayat Fadil Noor, dia masuk Islam, tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan nak sama dengan siapa? Tuan-tuan nak bersama dengan perempuan yang rambut tu? Tuan-tuan lindung dengan dia. Tuan-tuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Saya harap semuanya baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan Anda penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan, dan juga penuh dengan keajaiban-keajaiban. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini program Ngaji Bareng kita akan melanjutkan ceramah dari Ustadz Abdullah Khairi, yang mana kemarin menceritakan tentang orang yang meninggal pas lagi haji ya, pas lagi pakai baju ihram ya. Dan jujur kemarin saya sempat iri dan terharu dan juga sampai nangis juga. Dan sekarang akan melanjutkan ceramah yang itu. Apakah ada cerita-cerita lain ataupun ilmu-ilmu lain yang membuat kita tergugah ya? Nggak tahu. Yuk kita tengok. Seperti biasa, bagi teman-teman yang mau menonton video aslinya, silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi teman-teman yang mau ngaji bareng bersama saya, seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and Cikidot. Saya baru balik daripada Korea. Korea ni tuan-tuan, negara yang cukup hebat sekarang. Tak ada rasuah, tak ada tipu, tak ada penyelewengan. Mereka negara bukan sumber pendapatan mereka timah, bukan kelapa sawit, bukan getah, bukan petroleum, bukan emas, tak ada apa, gas pun tak ada. Tetapi mereka negara, saya jumpa ada seorang tu, dia kata apa? Namanya Rafiq. Korea is among a honest country in the world. Paling jujur. Saya kata, betul ke? Satu hari tuan-tuan, adik saya duduk di Korea ni, kami pergi 6 orang. Dia post bag ni, kami bagi duit dekat dia $30. 30 US dollar berapa tuan-tuan? 3 kali 3 10 US dollar. Maksud dia 3,000 lah, 30,000. Seorang 1,000. Pasport semua ada. Dia masuk tandas, dia buang post bag, dia letak belakang, dia keluar daripada restoran tu, balik jalan kaki sampai dekat hotel. Abang, tertinggal post bag. Dalam tu ada $10,000, $30,000. Dalam hati, ya Allah, duit tak apa, pasport tak baliklah kami. Dia pakai baju pagoda ni, -16, tuan-tuan, sejuk. Sarung tangan tak pakai. Abang, habislah pasport kita. Dia lari ni daripada hotel 1,5 km. Pasport lari. Sampai dekat restoran. Okey, restoran, you have put something. Kamu ada silap letak sesuatu. Yes, my post bag. Dia pergi dekat mejanya, counter, dia ambil. This is yours. Semua letak, tengok $10,000 US dollar dalam tu. Pasport semua dalam, 1 sen tak terusik. Dia kata apa? Korea is among a honest country in the world. Adik saya senyap, mengalir air mata. Kita terharu ini honest country. Balik daripada China, beli tab, saya beli tab 8 tab. Samsungnya tipulah, yang Cina punya $300. Sampai custom tanya, "Encik, bawa apa tu?" Saya bawa tab untuk isteri saya, anak-anak saya. "Berapa ni?" 8. Mana ni, meniaga apa? Tak, untuk isteri saya. Tambah satu lagi. Dengan anak-anak, ini meniaga ni, kena bayar tab. Saya kata, berapa? 1 T. Kita tengok berapa dia punya persen. Kalau tak bayar boleh tak? Boleh, kata. Tak ada masalah. Bawah meja dia kata, 1.30 sudah. Dalam hati saya, kamu tak tengok kah kupiah yang aku pakai ni? Saya terus, kamu tak nampak kah saya ni siapa? Ni saya ustaz ni. Kamu sanggup nak makan benda haram daripada aku bayar kamu 1.30? Biar saya bayar teks. Balak 2 aja, $1.30 makan. Tuan-tuan tengok, itu balak aja. Bayang hak paku banyak ni, berjuta ringgit, duit rakyat tiris. Tuan-tuan, Malaysia ni kalau ikut tuan-tuan, sumber getah, biji timah, minyak kelapa sawit, apa yang tak ada? Yes, ada, petroleum ada. Tapi kita tuan-tuan, rasuah banyak. Sepatutnya tuan-tuan, dengan pendapatan negara ni, kita lebih hebat daripada Korea. Korea tuan-tuan, subway semua ni, bandar-bandar subway.
Dalam tanah ada 8 subway dalam tanah. Ya. Mereka tak ada sumber pendapatan. 8 subway ni. Saya turun dalam tengok yang ke-8 dalam hati. Kalaulah gempa bumi syahid kat sini. Malaysia ada 8. Atas pun rasuah keliling pinggang. Naik komuter, tayar terkeluar. Tuan-tuan, semua rasuah tuan-tuan. Sebab itulah negara bahaya kita rasuah, tuan-tuan, duit kita tiris merata. Tuan-tuan tengok jabatan kerajaan sudahlah. Tengok jabatan. Semua tender-tender sekolah dapat ketua bahagian. Saya tahulah. Saya setiap suap PIBG baru ni. Tiba-tiba dapat satu projek. Projek itu buat 100,000. Saya tanya kontraktor, bila boleh siap? Ustaz, ambil masa 3 minggu. Berapa ni? Ustaz, 100,000 Ustaz. Tu buat berapa? Buat 30 Saya kata kenapa 30? Sedangkan saya yang akan sign cek ni PIBG. Ustaz, 50 ketua bahagian Ustaz. 50 aja buat. Takkan nak buat 50? Kami nak makan juga Ustaz. Buat 30. 100,000 nak buat stage, buat 30,000. Kita tengok makan beribu-ribu. Itu baru stage. Ni banyak ni. Itulah tuan-tuan, kita boleh dibeli dengan RM100. Sedangkan tuan-tuan, lembu 250 juta. Bodoh kau, hampa semua orang pandai-pandai ni. Dibaling baru ni tuan-tuan, minyak tak ada. Kan kes minyak tak ada. Kita semua alhamdulillah kita dibaling tuan-tuan. Ada orang jumpa saya, Ustaz, dia orang duduk dekat Kuala Lumpur, seronok, minyak tak ada pun tak apa, boleh dapat dekat pasar raya. Kami dibaling meniaga jual goreng pisang tuan-tuan, minyak tak ada. Kalau ada mahal boleh juga, ni minyak tak ada. Saya kata tu pun sokong juga. Tak buat macam mana Ustaz, dulu kini selamanya. Tuan-tuan, buka minda lah tuan-tuan. Saya cerita lepas ni lah, jam dah bunyi dah. Sampai pukul apa ni? Boleh sampai pukul apa? Pukul 10. Tuan-tuan boleh tunggu, saya nak balik tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan baru sampai daripada Pulau Pinang pukul 4 pagi. Lepas sembahyang subuh saya terus berceramah di PPD Kelang sampai habis pukul 11. Terus pergi ke sekolah, kemudian ada program motivasi. Saya tak tidur walau sejenak lagi. Kalau tuan-tuan dengar ceramah saya, tuan-tuan tidur, tuan-tuan kurang ajar betul lah. Saya tak tidur lagi tuan-tuan ni, mengantuk tengok ni. Tapi oleh kerana Pak Said punya pasal, saya datang juga. Kalau orang lain tobat, aku tak main dah Pak Said oi. Tapi oleh kerana geng sama, mamak juga. Okey. Isteri saya pun mamak tuan. Saya keturunan Siam campur lah. Isteri saya mamak, saya Siam. Siam campur mamak jadi semak. Tuan-tuan, esok di akhirat ni tangan kita ni tuan-tuan, bila tak boleh mulut tangan kita. Saya contoh tangan kita ni, bila tangan benda yang baik dengan tangan ni tuan-tuan, kita memberi, Tuhan akan tanya tuan-tuan. Sebab tu pemimpin jaga. Beri ni Tuhan tanya. Dan apa yang kita ambil Tuhan tanya. Apa juga kita pangkah Tuhan tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak tak saya nak sebut dalam Quran? Allah sebut, saya baca dah, saya 8. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Surah Sabah 31, 32, 33. Tuan-tuan lawanlah dengan orang yang tak faham Islam. Apa dia? Bagi orang yang kufur kepada Allah, Allah sedia neraka jahanam. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa qala alladzina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'an wala billadzi baina yadayhi. Dan kamu akan lihat orang yang ingkar kepada Allah, mereka selama sekali tidak akan beriman dengan Al-Quran dan apa yang datang sebelumnya. Ceritalah Quran macam mana pun tuan-tuan, dia kata kita silap tafsir macam-macam lah. Dan tidak yang datang sebelumnya, ceritalah walau tara iziz zalimun, kamu akan melihat orang zalim. Dalam tafsir kata orang zalim siapa? Pemimpin yang tak laksana hukum Allah, nama zalim. Pemimpin yang zalim ni mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'din qawla. Surah Sabah ayat 32. Dia kata apa? Mereka akan berdiri depan Allah, mereka tunduk kepala. Allah akan tanya, kenapa kamu wahai pemimpin, kamu hidup dunia buat zalim kepada rakyat? Allah. Kaulah pemimpin akan jawab, kami ni buat zalim kerana mereka sokong kami. Mereka pangkah kami, mereka angkat kami. Kami dah naik, nak buat macam mana? Kan kami buat zalim lah. Mereka yang sokong. Kaulah dengan perkataan. Maka bila mereka menuduh rakyat, kata rakyat yang pangkah sokong kami, rakyat jawab, yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Maka berkatalah orang yang dhaif, dalam tafsir kata apa? Rakyat kepada orang takbur, siapa? Pemimpin. Jawab balik kepada pemimpin, laula antum lakunna mu'minin, kerana kamu, kami ni orang beriman. Kamu yang suruh kami pangkah. Bagi RM100 kami pangkah, bagi 500 tuan-tuan, ni 1000 pula.
tuan-tuan, bila kita nak bagi pendidikan percuma, dia kata bankrupt. Tuan-tuan, Argentina pendapatan per kapita negara, tuan-tuan, pendapatan negara belanjawan 267 bilion. Tapi rakyatnya daripada pendidikan rendah sampai universiti percuma. Itu di Argentina. Di Turki, tuan-tuan, pendapatan negara tak banyak mana, bukan macam Malaysia, sumber macam-macam. Rakyat mereka daripada sekolah rendah sampai universiti percuma. Kita, tuan-tuan, keluar universiti, aset negara, keluar kena bayar hutang. Tak bodoh kah? Ada pemuda-pemuda datang jumpa saya, "Ustaz, kenapa? Mana boleh Ustaz, nanti bankrupt." Saya kata, tanya kat dia, "Kamu bodoh betul lah? Adakah balik-balik rumah? Bapak dulu masuk universiti tu, bapak kena bayar tu. Saya masuk universiti tak kena bayar lah, tak seronok lah bapak, biar bayar." Lah, bayar seronok lagi daripada tak bayar. Tuan-tuan, buka minda wahai anak muda. Ingat tak, kita aset negara, sepatutnya free. Sedangkan orang duduk penjara, tuan-tuan, bunuh orang. Tuan-tuan, saya pergi ceramah untuk di penjara 1 jam 30 sen. Ni bukan aset negara ni, penjenayah besar. Dengar ceramah agama, klaim 30 sen. Kalau 28 tahun, beribu dia simpan. Ni penagih dadah, sedang bukan aset negara. Mereka free, tuan-tuan, duduk di pusat Serenti. Keluar saya tanya, "Pakcik, macam mana?" "Ustaz, keluar tak seronok Ustaz. Duduk dalam lagi seronok." "Kenapa?" "Makan free Ustaz." Sedangkan yang ini ni pengingkup masyarakat. Kita ni aset negara, keluar engineer, lawyer, menyumbang untuk negara, tiba-tiba keluar kena bayar. Tak rugi kita, tuan-tuan? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, ni dia akan jawab, "Laula antum lakunna mu'minin." Kalau tak kerana kamu, aku orang beriman. Rakyat jawab macam tu, pemimpin jawab balik. Qala alladhina nastakbaru lilladhina istuz'ifu anahnu sadatnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Maka berkatalah pemimpin kepada rakyat bila mereka kata, "Kalau tak kerana kamu, kami beriman." Anahnu sadatnakum 'anil huda. Tidakkah masa hidup dunia ini telah datang petunjuk? Tidak ada datang petunjuk. Adalah ni saya duk cerita ni petunjuk, tuan-tuan. Hidayah milik Allah. Saya duk bagi tahu ini petunjuk. Dia akan datang kepada kamu petunjuk. Ustaz bagi ceramah, ustaz bagi kuliah, ustaz naik pentas, ustaz kena tukar sampai Pulau Ketam. Itu semua kita bagi tahu ni, kita bagi. Tidakkah telah datang kepada kamu ba'da izja'akum, telah datang kepada kamu petunjuk. Bal kuntum mujrimin, sebenarnya kamu rakyat, kamulah orang berdosa. Dia pemimpin nak lepas tangan. Bila lepas tangan, rakyat jawab balik. Wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makru laili wan nahari. Maka jawab balik rakyat kepada pemimpin bila mereka kata, ada orang bagi tahu jangan sokong kami, kamu yang berdosa. Lepas tangan, rakyat jawab balik, bal makru laili wan nahari. Macam mana kami tak sokong kamu? Bal makru laili wan nahari, kamu tipu kami siang malam. Dan ni makru laili wan nahari, tipu siang malam. Tak tipu kan, tuan-tuan? TV3 di Selangor, semua penduduk Selangor tak ada air. Lah, nak tipu. Saya duduk Selangor, tuan-tuan, bulan 7 sampai sekarang ni dah bulan 2, 1 sen pun tak bayar lagi, free. Nak bayar macam mana? Duduk seorang, tak cukup lagi 20 liter kan, free, tuan-tuan. Saya Pulau Pinang, dalam hati bersyukurnya duduk Selangor tak kena bayar air. Tuan-tuan, seronok kan kena bayar? Air tak ada, dia kata. Tak ada air apa, tiap-tiap hari saya mandi, tuan-tuan. Hari ni mandi, tuan-tuan. Tuan-tuan mandi tak? Tak mandi pun, bau semacam ni, tuan-tuan. Mesti tak nak mandi. Tuan-tuan, kita mandi mana ada tipu makru laili wan nahari. Aset sedang Selangor ni, tuan-tuan, cukup hebat. Saya baru ceramah baru ni di Taman Rakyat tu bersama dengan Menteri Besar duduk sebelah saya. Dia cerita satu-satu bagaimana air ini. Dia nak ambil 900,000 juta untuk beli Syabas. Tuan-tuan, kalaulah dibenarkan dia akan ambil, kita akan untung berjuta-juta dari melalui saham. Tapi kita, tuan-tuan, orang educated tak boleh buka minda kan, tuan-tuan. Kita ditipu dengan siang malam dengan TV3, berita harian, utusan meloya semua ni. Betul, ya. Tipu semua, ya Allah. Sedangkan, tuan-tuan, orang anak muda sekarang tak boleh ditipu. Saya balik daripada Melaka baru ni. Satu masjid namanya Batu Berendam. Mereka sekat Ustaz Azhar Idrus untuk ceramah, lalu digantikan dengan saya dengan Ustaz Haslin Bahrin. Kami pergi, tuan-tuan, supaya program itu tak jadi. Alhamdulillah, anak muda datang, tuan-tuan, 3,000 orang penuh masjid ni. Yang duduk depan tu dia rambut tocang, I love Ustaz Azhar Idrus sebelah, pakai seluar jin semua. Saya tengok, loh, hari tu di Batu Berendam, tuan-tuan, jin tak ada seluar. Dia orang kebas, tuan-tuan.
Semua anak muda. Saya kata, Ustaz, hentam. Saya kata, kalau kau hentam, sebelah tu ada datuk apa tau, kan, pengusi. Tak boleh. Ustaz, hentamlah Ustaz, takut apa? Saya kata, kalau hentam nanti tu datuk tu. Dia kata hentam. Dia kata hentam. Saya hentam, tuan-tuan. Rupanya datuk tu orang kita, tuan-tuan. Allah, di Melaka, tuan-tuan, pembangan terhebat. Tengok di Selangor baru ni kan, tengok di Pahang, ingat tak Ustaz Hasrin cerita di Pahang mereka sekat buat satu masjid, alhamdulillah dapat buat di stadium. Pergi dia kata, aku terkejut, tiba-tiba 100,000 anak muda, penuh dewan, bukan dewan, apa nama stadium tu. Dia kata, aku pegang ketar. Dia kata, Ustaz Hasrin, aku bertarik Rasulullah dalam mengenangmu. Menangis, tuan-tuan. Suara dia sedap. Tengok pengembangan terbaru, tuan-tuan. Anak muda tak boleh dibeli dengan utusan meloya, dengan berita harian. Termasuk dengan aku, ustaz ni tak boleh beli juga, kan? Walaupun mereka tukar, itu kerja mereka, tapi kerja Allah lebih hebat. Mereka rancang, tuan-tuan, nak buat macam mana ni. Ni hantu banyak, tuan-tuan. Sekarang Bangladesh semua pun dah datang. Ada Bangladesh ni tak? Penghuni hantu pak. Oh, tuan-tuan, macam mana nak buat ni? Tuan-tuan, kalau dia orang datang, tuan-tuan nak baca surah Yasin tak? Mana boleh lari, tuan-tuan, nak buat macam mana? Sebab tu saya nak bagi tahu, bal makru laili wan nahari istamurunana an nakfura billah wa naj'alahu andada. Mereka buat penyelewengan untuk kita kufur kepada Allah, buat segala-galanya, tuan-tuan. Bagi duit, kita meletakkan duit lebih penting daripada Allah. Tuan-tuan, kata Yusuf Qardawi, rakyat, ambil, tuan-tuan, sebab duit itu bukan duit UMNO, itu duit rakyat, tuan-tuan. Kerajaan tu duit kita, tuan-tuan. Bayar cukai betul tak? Orang jumpa saya, ustaz ni pejabat awam, ustaz lawan kerajaan kah? Saya mana lawan kerajaan, tuan-tuan. Saya balik pada Kuala Terengganu pukul 3 pagi, saya berhenti, tuan-tuan, lampu merah dekat Sungai Dua. Saya tak lawan kerajaan, sebab kita patuh kerajaan. Sepatutnya pukul 3 tak ada orang, tuan-tuan. Belah lah kan. Tapi saya tunggu lampu hijau. Tiba-tiba datang kancil 660 berhenti belakang saya. Lampu merah, dia tekan horn. Pon. Dia suruh saya jalan. Saya kata, nak jalan apa? Lampu merah lah, weh. Aku tak lawan kerajaan. Kita, tuan-tuan, tak lawan. Rotek bayar, semua bayar. AES baru ni pun saya terbayar juga, tuan-tuan. Tuan-tuan takut rotek tak boleh hidup kan. Dia bunyi horn, pon. Saya kata, tak apa. Lampu hijau nanti kamu siap. Lampu hijau, saya pun naik Camry. Saya jalan sikit, dia potong 660 kancil. Dia potong, saya kejar dia. Dia lari 12, saya 14. Dia pecut, saya pecut. Dia corner, saya corner. Dia corner, saya corner lagi. Dia masuk masjid, saya masuk masjid. Dia berhenti, saya berhenti. Dia buka pintu, saya buka pintu. Dia lari, saya kejar. Dia masuk jamban. Rupanya kawan tu nak terberak, tuan-tuan. Dia tak tahan dah, tak boleh kemut dah, tuan-tuan. Tu yang dia bunyi horn tu. Saya nak bagi tahu makcik, saya tak lawan kerajaan. Nak bagi tahu tu lampu merah. Kenapa kata lawan? Ada orang kata, ustaz jaga ustaz pejabat awam, ustaz lawan kerajaan. Nanti kami tukar ustaz dalam laut. Dalam laut pun aku ceramah juga. Blub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam laut aku ceramah juga, tuan-tuan. Tuan-tuan, hidup kita mati sekali aja, tuan-tuan. Sebab tu bal makru laili wan, mereka tipu kita, tuan-tuan, siang malam, tuan-tuan. Kalau ikutkan Korea, sekarang ni Korea 36 negeri terhebat di dunia. Malaysia berapa? Jangan tanya. Pesta bola merdeka 85, Korea, Malaysia. Sekarang ni bola sepak, Malaysia negara 16 terhebat dunia. Malaysia 157. Tuan-tuan tengok. Sebab apa? Rasuah kini pinggang. Bola rasuah, yang nu rasuah. Kalaulah tuan-tuan naik pemimpin yang adil ini, tak ada rasuah, tuan-tuan, kita mungkin aset negara trilion, tuan-tuan. Boleh bagi pendidikan percuma, boleh bagi segala-galanya. Tapi kalau tuan-tuan tengok, ni adik ipar saya cerita, tuan-tuan, dia dapat tender kontrak, tender Dobi PLKN, klaim satu baju RM80. Saya kata, ni apa punya Dobi ni? Buat macam mana bang, ketua bahagian RM40. Allah, ni ketua cawangan pun sapu juga. Ni semua ni ambil ni. Saya kata, ya Allah, baru ni saya bawa dia pergi Mekah, saya bagi tazkirah, dia balik-balik. Tuan-tuan, dia dapat klaim setiap minggu 200,000. Bagi PLKN, komandan kata, ni macam mana ni orang tak hantar Dobi? Alah, klaim aja, jangan kira, bukan duit kita. Duit kita apa? Duit kita, duit rakyat.
Saya kata duit kita, dia claim 1 minggu 200,000, cuci tak cuci 200,000. Tuan-tuan bayang sebulan berapa? 800,000. Pakai estima. Balik-balik saya kata, adik, kalau kamu takut dengan Allah, rezeki Allah lebih hebat. Dia tak nak ambil semua teknik, dia tolak balik. Dia tolak estima, tolak MyV, tolak. Sekarang bankrupt. Dia datang rumah saya naik motosikal. Abang, saya tak mau terlibat dengan rasuah dah abang. Saya balik daripada umrah, saya nak bertaubat. Abang, saya susah lah. Saya kata, biar kamu susah di hadapan manusia, tetapi kamu kaya di sisi Allah. Allah akan angkat kamu. Allah sebulan dia susah, tiba-tiba Allah angkat dia. Sekarang dia hebat balik. Tuan-tuan tengok, kita ni rasuah keliling pinggang tuan-tuan, tapi kita tak nampak. Hangpa nampak tak weh? Tak nampak juga. Bengong tu yang paling aku geram dia. Cerita sampai kering elok ni. Tak tahu. Bal makru laili, tipu kita siang malam tuan-tuan. Allah, kalaulah kita takkan ditipu lagi. Saya harap tuan-tuan, pilihan raya ni masa dia untuk kita jatuhkan mereka. Kalaulah tuan-tuan tak jatuh lagi, saya nak tanya, tuan-tuan nak tak saya balik ke Pulau Pinang? Saya ada mak ayah, saya ada anak 6 orang tuan-tuan. Anak saya yang sulung 21, semua hafal Quran. Ni telefon dah ni. Ayah, sampai dah belum? Sampai dah. Bila ayah nak balik? Sampai belum lagi. Telefon dah. Bila nak balik? Tuan-tuan ada anak kan? Bila nak balik? Saya nak balik duduk Pulau Pinang tuan-tuan. Tuan-tuan sayang tak saya untuk hantar balik ke Pulau Pinang? Sayang tak? Kalau sayang, kalahkan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang ke-13 ni. Aku akan balik ke Pulau Pinang. Aku akan balik tuan-tuan dengan semangat untuk memajukan Islam ni tuan-tuan. Sebab itulah bal makru laili wa, mereka tipu kita. Akhirnya wa asarun nadamata lamma ra'awul azab. Akhirnya dua-dua ini menundukkan kepala pemimpin dan rakyat. Dua-dua diazab oleh Allah. Tuan-tuan baca tak surah Sabah? Kalau baca balik tengok. Kalau tuan-tuan kata ini ayat tak boleh terima, ini ayat politik, tuan-tuan tolak ayat ini, tuan-tuan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tuan-tuan, dia baca ayat ni dia faham. Sebab tu ustaz yang faham dia takkan pangkah UMNO. Dia akan tetap dengan perjuangan Islam, tukarlah ke mana pun. Tuan-tuan ingat ada seorang Cikgu Latif tak silap, sampai mati tuan-tuan, pencen tak dapat, apa tak dapat. Pencen tak dapat, ditukar, diberhentikan, dipecat. Saya pun akan diambil tindakan untuk dipecat. Tak apa tuan-tuan, rezeki milik Allah tuan-tuan, rezeki milik Allah. Saya tak takut bukan rezeki UMNO punya. Allah akan bagi kepada siapa dikenaki tuan-tuan. Saya ketika mana cerita sikit lah, boleh tak tuan-tuan? Sampai pukul 9 boleh ya? Sebab saya pun tak larat dah, boleh lah? Tuan-tuan boleh lah sampai pukul 9. Tuan-tuan nganga ya, saya nak ceramah tak larat tu lah. Dia kata sebelah. Saya tuan-tuan dapat surat, saya ditukarkan. Bila dapat kena tukar tuan-tuan, sebelum tu dipanggil oleh 5 orang pengarah, timbalan pengarah, ketua sektor. Saya pergi tuan-tuan, mereka ingat kita takut tuan-tuan, tapi bila hati kita dekat dengan Allah, kita tak takut tuan-tuan. Sekarang ni bila kena tukar tuan-tuan, duduk seorang-seorang, ambil wuduk semayang, Allahu Akbar, sedapnya baru rasa kemanisan iman. Allah sedapnya, ya Allah, semalam lama ni aku duduk mengajar, baru rasa sedapnya semayang. Tuan-tuan nak rasa sedap tak? Dia ikut saya ke Pulau Ketam. Sedapnya saya dipanggil. Dia ingat saya takut. Mereka pengarah kan, Jusa. Aku DG 44. Tetapi aku takut dekat Allah. Mereka belum tentu Jusa takut kepada Allah. Saya masuk, saya duduk. Ustaz, tahu tak kenapa kami panggil? Saya jawab dengan peta. Saya tak tahu kenapa panggil saya. Saya JU kebangsaan, saya pentafsir negeri, saya penggubal soalan. Kenapa panggil saya? Saya tak ada masalah di sekolah. Ustaz telah mengajar di satu masjid. Ustaz kata Allah mempunyai kerajaan. Allah boleh bagi kerajaan kepada siapa dikenaki. Allah boleh tarik kerajaan kepada siapa. Ustaz menjawab awam. Ustaz tak boleh baca ayat ni. Saya kata ini bukan ayat biasa. Bukan saya baca. Ini ayat Quran. Allahumma malikal mulk tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ayat Quran. Tuan-tuan nak tolak ke ayat ini? Kalau tolak, afatu'minuna bi ba'dil kitab, kamu ambil sebahagian, wa takfuru, kamu kufur kepada Allah. Alhamdulillah, Pulau Ketam 24 jam tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, mereka terasa hati. Mereka habis tu mereka bersembang bersama mereka. Dalam tu ketua sektor kawan kita, Ustaz jawab macam tu. Dalam hati mereka rupanya mereka ada bisikan juga keimanan. Dia berkata, kalau kita panggil cikgu tu tak lawan tu, Ustaz ni lawan tu.
Ish, kita pun takut tu. Oh, dia pun takut. Nah, kita takut kepada Allah, mereka akan takut kepada manusia. Tuan-tuan, wahai yang ada di sini, kamu takut dengan Allah ke manusia? Tuan-tuan, Allah tak apalah, ni beri nak bagi 1000 pula. Tuan-tuan tak apa duduk sini tak boleh dibeli dengan berim. Tapi Al-Ustaz tak apa lagi. Tuan-tuan Bali bagi kemplekat, tuan-tuan, gajah duduk aja. Gajah duduk, terduduk tuan-tuan. Nak bangkah pun pening dah. Ya Allah. Kita susah hati, sebab itulah tuan-tuan, kita doa banyak-banyaklah kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tukarkan saya balik dalam pilihan raya akan datang. Saya nak balik ke Penang. Walaupun dia offer saya untuk jadi ahli parlimen dan ahli dewan undangan. Saya tak nak, tuan-tuan, biar saya jadi seorang pendakwah. Sebab apa? Kalau mereka menang pun takkan mereka lupa kita, kan. Tuan-tuan bagi kebebasan kepada saya untuk baca khutbah. Sebab saya boleh baca khutbah di Kelang ni, mana saja saya pergi. Alhamdulillah tuan-tuan, baru ni di Batu. Baru ni, bila baru dia lambat lagi dah. Batu 14.5, kampung sebentar, Rahman Palin. Dijemput oleh Nazir orang kita, tuan-tuan. Saya pun pergilah sampai nak sampai lagi 20 meter. Assalamualaikum, ni Ustaz Abdullah Khairi ke? Ya. Ustaz siap. Ustaz kutuk kami, Ustaz siap. Naik private number. Saya kata, kamu nak siap apa? Saya tak takut, beritahu nama kalau kamu berani. Ustaz tak payah tahu nama, tapi Ustaz jaga. Ustaz siap, Ustaz hentam kami. Saya ingat, dia ingat saya takut. Saya pun prepare. Allah bersama dengan aku. Tuan-tuan, saya pernah baca khutbah, mereka tikam tayar kereta saya. Tikam tayar kereta, keluar tayar kereta tembus. Bukan Dunlop, tuan-tuan, Michelin, tuan-tuan, 500 lebih. Tengok tepuk dahi, ya Allah, Michelin. Tapi ada seorang anak muda, Ustaz, jangan susah hati, Ustaz. Saya ingat dia nak ganti. Ustaz, dia tikam kereta, Ustaz, tayar kereta. Dia tak tikam perut Ustaz. Ustaz tak mati lagi. Orang ajar betul dia. Makan dalam tu lah. Betul lah, kan? Kalau mati tak ada lah perjuangan, kan? Tapi tuan-tuan, saya sampai saya duduk pengurusi persila, kemudian dia bisik, Ustaz, yang depan Ustaz tu macam ni, handphone dia ambil gambar duduk depan. Ustaz yang depan tu lah yang selalu tutup masjid bila Ustaz nak bagi tazkirah, kunci yang depan. Dia ni ugut saya tak kenal. Saya pun, tuan-tuan, 22 tahun dah saya ceramah, tuan-tuan, dalam gerakan Islam. Saya tengok orang, kita tahu macam mana nak tackle. Saya cerita satu-satu tentang kisah Nabi. Saya cerita bagaimana Abu Talib di saat nak mati, tuan-tuan. Nabi datang, wahai bapa saudaraku, sebut la ilaha illallah, aku jadi saksi. Abu Talib dengar Abu Lahab nak tinggalkan ajaran nenek moyang, akhirnya dia sebut apa? Aku kekal dengan ajaran nenek moyang, mati. Bila mati, Nabi angkat tangan, saya kata, ya Allah, ampunlah dosa Abu Talib, dia sentiasa tolong aku, susah senang. Turun Jibril, wahai Muhammad, Allah akan tolong Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah. Oleh kerana Abu Talib selalu tolong kamu, dia akan bantu, Allah akan bantu dia. Macam mana? Diseksa dalam api neraka Jahannam, diambil sebesar bara api ini, akan ibu jari kamu sebesar ni bara api, diletak di bawah tapak kaki Abu Talib. Wahai Muhammad, neraka Jahannam ni yang atas, bawah Yuhawiyah, paling mudah. Bila diletak sebesar ini kepada kaki Abu Talib, wahai Muhammad, nascaya menggelegaklah otaknya. Saya sebut macam tu, dia ambil gambar, tiba-tiba bubur dalam poket, loh, menangis dah. 22 tahun dah ceramah, tuan-tuan. Macam mana nak tackle manusia, kita tahu. Saya ni motivator, tuan-tuan. Tuan-tuan panggil untuk ceramah motivasi. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, saya ceramah dengan budak. Saya tahu macam mana nak tackle. Dia menangis. Bila menangis, saya cerita satu persatu tentang Nabi. Menangis dia. Habis saya baca khutbah, saya cerita tentang Nabi atas khutbah. Cerita Nabi nak mati, tuan-tuan. Habis khutbah, dia datang jumpa saya. Ustaz, yang telefon tadi itu saya lah, Ustaz. Ustaz, maafkan saya, Ustaz. Menangis depan mihrab masjid. Hidayah bukan milik kita, milik Allah. Allah Ustaz, yang menentukan hidayah. minta maaf saya, Ustaz. Saya tak kisah, kita ceramah aja. Habis tu saya pun naik kereta saya. Tiba-tiba ada seorang Indonesia meluru daripada masjid. Saya kata, kenapa ni? Nak tumbuk saya ke? Tiba-tiba dia pegang, Ustaz, Pak Ustaz, buka Bapak Ustaz. Saya pun buka. Kenapa? Ustaz, Bapak Ustaz, saya banyak dosa lah Bapak Ustaz. Ampunkan dosa saya Pak Ustaz. Dia minta saya ampun dosa. Saya kata, cik, masuk dalam masjid, kamu ada dosa, minta dengan Allah. Hidayah milik Allah, tuan-tuan.
Orang-orang yang tak dengar mengaji ni tuan-tuan, dia tak dapat hidayah. Dia duk rampak ni rangkap, nak menang untuk apa? Untuk kroni dia tuan-tuan. Tapi kalau mereka kalah tuan-tuan akan tengoklah apa berlaku. Banyak yang bankrupt. Bukan kita nak mereka bankrupt, tapi duit rakyat hilang dengan mudahnya. Tuan-tuan, asar nadamata lamma ra'aul azab esok. Mereka tunduk kepada dua-dua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ke tuan-tuan? Kalau tak nak tuan-tuan, jangan bersama mereka. Mari bersama dengan ustaz, dengan tok guru, dengan orang-orang alim tuan-tuan, supaya kita berada dalam satu hati untuk kita bangun di padang mahsyar bersama lindungan pemimpin ini. Tuan-tuan ingat tak? Ingat lagi ni. Tahun 2008 Nabi SAW ketika mana hijrah kan, awal lindung, ingat tak? Awal lindung Madinah, tengok puak-puak Madinah, Nabi dah sampai. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Nampak? Ingat dah 2008 ada seorang hamba Allah meninggal, bawa balik daripada Subang sampai di Alostar. Bila sampai di Alostar, yang bawa pilot itu bawa Hercules. Dia tengok-tengok mayat yang ada dalam kapal terbang itu, awal lindung. Kemudian mayat itu diusung ke Pendang 20 km, diiring oleh sahabat-sahabatnya 20 km, dilindung oleh awan. Siapakah mayat yang dilindung oleh awan pada 2008? Ustaz Fadil Nur. Ingat tak? India ini dengan izin Allah, tengok awal lindung mayat Fadil Nur, dia masuk Islam tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan nak sama dengan siapa? Tuan-tuan nak bersama dengan perempuan yang rambut tu? Tuan-tuan lindung dengan dia. Tuan-tuan, setakat itulah saja ceramah saya. InsyaAllah yang baik daripada Allah lemah kelemahan saya. Saya nak buat Mahat Tafi tuan-tuan. Dalam ni banyak ceritanya. Kalau bagi saya masa yang lain boleh cerita ni. Apa yang saya nukilkan dalam ni. Yang ni untuk ru'yah pendinding, syifa penawar. Tuan-tuan bacalah. Saya dapat daripada seorang waliullah di Madinah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau rasa nak derma, masuk dalam itulah buku ni, Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Ataupun tuan-tuan malam ni nak derma Pak Syahid, boleh tu letak jadah tu, masuklah RM1-2 pun. Saya nak bawa balik tuan-tuan. 1 Mac ni, hari Khamis ni adalah hari yang terakhir saya di sinilah. 1 Mac akan baliklah ke Pulau Pinang. Ambil cuti 1 tahun setengah, 1 tahun lah tanpa gaji. Jadi saya akan datang ke Selangor ini pada minggu kedua dan ketiga, penuh jadual. Kalau lah ada kosong, tuan-tuan nak bawa saya sini pun bolehlah. InsyaAllah. Minggu kedua, minggu ketiga free. Sabtu Ahad penuh bersama isteriku dan anak-anakku. Jangan telefon lah, Ustaz Ahad beri. Janganlah tuan-tuan, Penang. Ni 3 minggu dah tak balik tuan-tuan ni. Baru balik ni. 3 minggu tak balik tuan-tuan. Tengok kucing jalan seksi tuan-tuan. Kan catwalk kan. Kita tengok 3 minggu cik gelak tu. 3 minggu tak balik. Tengok negro pun putih tuan-tuan. Ya Allah, negro ni aku geram. Makcik gelak tak kenal kan makcik? Ada kenal kan tuan-tuan. InsyaAllah ni. Jumpa lagi lah. Tuan ambil tu. Orang tu. Pak Haji bagi. Kalau tak cukup, ada dalam kereta ada lagi, ambil satu. Tuan-tuan masuk dalam tabung ni pun tak apa. Ataupun masuk dalam ada jadah tu. Saya terima sekian. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Sebab apa? Kita dekat biar raya dah tuan-tuan. Mereka akan jatuh sampai saat dia lah. Kalau ustaz-ustaz tak berani, siapa lagi nak cakap tuan-tuan? Sekian. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah, itulah tadi ya beberapa ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Hiri dan juga pengalaman ya. Memang betul berbicara masalah rasuah ya, korupsi ya. Itu memang sangat membahayakan sekali dan membuat negara itu tidak akan pernah maju dan tidak akan pernah berkembang apabila rasuah ataupun tradisi korupsi ini dibiarkan ataupun tidak diatasi. Makanya Ustadz itu menyampaikan betul sekali, dan ini yang sangat sulit untuk kita perangi ya, terutama di dalam negara berkembang. Dan juga tentang hidayah, Ustadz juga menguti bahwa hidayah itu yang memiliki kekuasaan. Siapakah yang akan diberi hidayah atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin hanya berusaha, kita mungkin hanya bisa menasihati, kita mungkin bisa memberikan motivasi, cuma Allah lah yang menentukan apakah orang tersebut termotivasi, apakah orang tersebut itu menjadi tambah
beriman dan bertakwa kepada Allah itu hak semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua tetap dijadikan orang yang tetap memiliki hidayah sampai akhir hayat kita, sehingga di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.